Sila pastikan telefon bimbit tuan-puan berada dalam mod senyap sepanjang majlis berlangsung. Tuan-puan dinasihatkan untuk menutup kamera web anda semasa majlis untuk sambungan internet yang lebih baik. Tuan-puan diminta untuk memastikan aplikasi Zoom berada dalam keadaan mod senyap. Sila menggunakan chat room jika tuan-puan mempunyai sebarang pertanyaan. Untuk makluman, sesi ini dirakam. Pendaftaran sesi pada petang ini ada disediakan melalui pautan yang diberikan di dalam ruangan chatting dan QR code seperti yang dikongsi pada masa ini di skrin. Mohon tindakan daripada tuan-puan untuk membuat pendaftaran kehadiran di dalam sesi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor TS Dr. Hajar Roziah Muhammad Janur, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang juga menjalankan fungsi Naib Chancellor UiTM. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nizam Hitam, Penolong Naib Chancellor Institut Kepimpinan dan Latihan ILD UiTM. Yang berbahagia Ahli-Ahli Mesyuarat Eksekutif UiTM, Barisan Pengurusan Kanan UiTM, yang dihormati Dr. Abu Hassan bin Ismail, Presiden Merangkap Grup CEO Awantech Teknologi Berhad, yang dihormati Dr. Peter Lee Fiu Siong, Pengarah Bakat dan Pembangunan Awantech Prestarian Sistem 9 Berhad, Pasukan Task Force Program Professional Upskilling dari ILD dan Awantech, serta semua peserta program yang bersama kita di platform Zoom ini dan juga yang juga bersama kita di platform FB Live ILD. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Selamat datang ke majlis perasmian program Professional Upskilling by Awantech khusus untuk staf UiTM. Bagi memberkati majlis pada petang ini, saya menjemput PM Dr. Muhammad Nur Mamat untuk membacakan doa. Majlis dengan ini mempersilakan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu agar Engkau limpahkan untuk program kami ini dengan barakah-Mu. Engkau pandukanlah pembelajaran dan kursus pemantapan profesionalisme ini dengan hidayah-Mu. Engkau penuhi diri kami kebijaksanaan menguruskan urusan kerja kami dengan hikmah-Mu. Dengannya kami mampu memperkasa kecemerlangan hidup sebagai hamba-Mu. Engkau permudahkanlah usaha kami ke arah mempermantapkan kualiti pengurusan dan pentadbiran universiti dengan inayah-Mu. Engkau restuilah ke atas hasil usaha kami dengan redha-Mu. Seterusnya, Engkau hidupkanlah hati-hati kami untuk terus menyebarluaskan ilmu hikmah-Mu. Dan Engkau tetapkanlah landasan niat kami. Moga ini memimpin kami ke syurga-Mu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa. Syukur kita kehadrat Allah kerana dengan limpah dan izinnya dapatlah kita semua bersama-sama menghadirkan diri pada petang ini secara maya. Program pada petang ini diadakan adalah
untuk merasmikan program professional upskilling untuk staf akademik dan pentadbiran UiTM. Program ini melibatkan latihan berteraskan teknologi bagi tahun 2021 dan 2022. Sedikit makluman agenda majlis pada petang ini. Kita akan mulakan sesi dengan ucapan aluan daripada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mizan Hitam, PNC ILD, diikuti dengan ucapan perasmian oleh Prof. Dr. Hajah Roziah Jano, TNCAA, dan yang menjalankan fungsi Naib Chancellor. Usai ucapan perasmian, akan kita bersama-sama di sesi bergambar, dan ini diikuti oleh tayangan video persipyuk. Majlis kemudiannya akan bersurai di mana Dev-Dev kehormat akan bergerak secara maya ke bilik eksekutif untuk sesi ramah mesra. Untuk para hadirin lain, kami menjemput semua untuk sama-sama mengikuti sesi Transfer of Knowledge yang akan disampaikan oleh pihak Awantech. Sesi Transfer of Knowledge atau TOK ini ialah sesi wajib hadir buat semua peserta program yang telah mendapat surat jemputan sebagai peserta program. Majlis akan bersurai selepas TOK dan sesi soal jawab. Tanpa melengahkan masa, majlis akan diteruskan dengan ucapan alu-aluan yang akan disampaikan oleh Penolong Naib Chancellor ILD Yang Berbahagia Datuk Dr. Mizan Hitam merangkap penasihat program professional upskilling ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Yang Bersama Dr. Nabila Abdullah, pengarah di ILD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Terima kasih atas kehadiran semua yang saya muliakan, yang saya hormati Yang Berbahagia Profesor TS Dr. Roziah Jano, selaku saya lebih mudah memanggil beliau sebagai pemangku visi. Menjalankan tugas tu, saya fikir beliau telah buat lebih daripada menjalankan tugas. Saya melihat for the past 5 months beliau sangat sibuk. Beliau saya anggaplah sebagai pemangku visi, merangkap menjalankan tugas sebagai timbalan Naib Chancellor Akademik. Rakan-rakan semua daripada pengarah-pengarah ILD dan juga kalau ada hadiah rakan-rakan daripada Mesyuarat Eksekutif Universiti, daripada Awantech, ada Dr. Peter dan Dr. Abu Hassan dan semua yang hadir pada hari ini lah ya. Seperti mana dalam senarai yang telah disebutkan tadi, saya mewakili keseluruhan warga ILD. Ya, Dr. Abu Hassan, ILD ini kami ada 2 branch, satu headquarter di Bandar Enstek, satu lagi di Perak ya. Kapasiti kita total lebih kurang 100 orang staf sahaja, lebih kurang ya, termasuk polis bantuan. Saya rumuskan saja. Dan kami telah diamanahkan, tadi saya dah maklumkan ketika update dalam mesyuarat eksekutif tadi, jadi saya memaklumkan pada Prof. Roziah, ucap terima kasih atas kehadiran beliau pada petang ini. Dan pada hari ini ialah program yang sebenarnya boleh dikatakan program yang akhir, projek yang akhir yang ILD telah dipertanggungjawabkan dan telah dipersetujui oleh mantan Naib Chancellor yang lalu itu Profesor Azra'i, dan kita telah buat komitmen ini sebahagian menjadi KPI untuk ILD dengan sejumlah belanja yang telah pun dipersetujui. Dan Alhamdulillah selepas 5 bulan, sebenarnya approval telah diberi lama, bajet juga telah di-approvekan sebelum ini. Jadi terima kasih Prof. Roziah dan juga pihak bendahari, kita telah luluskan. Cuma kita mengambil sedikit masa bukan kerana kita lewat, menguruskan all the technicalities ya, sampai membolehkan program pada hari ini, kerana ia tidaklah semudah mengadakan webinar biasa yang kita boleh adakan even dalam masa notis 24 jam pun. Kita pernah buat ada satu program 24 hours pun kita boleh buat one webinar dengan one outstanding speakers. Tapi yang ini a lot of technicalities, a lot of rigorous process yang kita lalui. Jadi ucapan aluan saya Prof. Roziah menyebut beberapa perkara teknikal yang telah disediakan pada saya untuk pengetahuan semua. Program ini yang telah dipersetujui insya-Allah boleh melibatkan up to 1000 peserta yang merentasi pentadbir akademik di fakulti dan kampus daripada grade 45 ke VK7 dan staf pentadbiran merentas KIM grade 41 ke atas. Begitu fakta yang diberikan oleh Dr. Nabila.
dan begitu juga yang saya faham persetujuan kita bersama, dan pencalonan peserta oleh dekan, rektor dan ketua skim. Dengar baik-baik ya, ini penting ni. Sebab calon-mencalon ni benda sensitif sekarang ni. Jadi pencalonan peserta oleh dekan, rektor dan ketua skim, lesen kita adalah daripada Ogos tahun ini sehingga Ogos 2022, dan bajet yang diperuntukkan itu kita spread into 2 years. Untuk membolehkan bajet tidak ditarik apabila tidak digunakan, kita beritahu 1 year combining of this year and next year. Latihan yang ditetapkan minimum ialah 10 jam untuk 2021 dan 20 jam 2022. Ini betul-betul Nabila ya? Kita setuju ya? Mana total tu 30 jam untuk membolehkan dapat badge. Ini badge ni Prof Rozia memang expert. Jadi nanti Prof Rozia boleh bercakap beyond the text ya. Bercakaplah, share apa yang nak share dengan kita. Teks itu sebagai guide sahaja. Dan latihan ataupun learning journey dibangunkan oleh pengurus pembelajaran fakulti dan skim masing-masing. Dan mengikut kompetensi yang ditetapkan, pilihan khusus dalam learning journey setiap peserta mesti ada kena mengena dengan komponen kompetensi sama ada generik, kepimpinan dan fungsional. Itulah yang kita akan laksanakan. Bezanya program ini ianya lah very structured, dan akhirnya nanti akan melahirkan suatu core competencies dalam bidang yang kita pilih di awalnya. Begitulah background kerangka terhadap program ini. Jadi kita harap yang paling penting setiap peserta mesti committed, mesti ada komitmen untuk melaksanakan ini, kerana ini adalah agenda besar universiti untuk meningkatkan skill kita terhadap dalam proses digital transformation of UiTM. Terima kasih kepada pihak yang bekerja keras menjayakan program ini, Prof Nabila, Dr. Nabila dan rakan-rakan di ILD yang saya tak dapat nak sebut satu persatu. Terima kasih atas bantuan semua. Sudah tentu terima kasih kepada pihak Awantech yang tidak jemu-jemu terus membantu dalam beberapa siri meeting, dan sudah tentu sokongan moral dan sokongan kelulusan yang paling penting daripada pemangku visi Profesor Dr. Rozia Janoh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mizan di atas ucapan aluan sebentar tadi. Seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berbahagia Datuk, program yang dirasmikan hari ini merupakan satu inisiatif oleh ILD bagi meningkatkan pengetahuan warga kerja UiTM terutamanya dalam kalangan pentadbir, baik pentadbir akademik maupun mereka di bawah kategori pengurusan dan profesional merentas skim. Peserta program adalah staf yang berada di fakulti, jabatan dan juga di cawangan. Menerusi peningkatan pengetahuan UiTM, pengetahuan UiTM mengharapkan akan ada spillover effect dari segi perubahan persepsi dan cara kerja warga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan mendengar ucapan aspirasi dan seterusnya perasmian majlis daripada Yang Berbahagia Profesor TS Dr. Hajah Roziah Muhammad Janur, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang juga menjalankan fungsi Naib Chancellor UiTM. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Dr. Nabila, Profesor Madya Dr. Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mizan Hitam, Penolong Naib Chancellor Institut Kepimpinan dan Latihan UiTM. Yang berbahagia barisan-barisan pengurusan eksekutif yang turut hadir dan juga pengurusan kanan UiTM. Yang dihormati Dr. Abu Hassan Ismail, Presiden Grup CEO Awantech Technology Berhad. Yang dihormati juga Dr. Peter Lee Fui Siong, Pengarah Bakat dan Pembangunan Awantech Pescarian System Sudan Berhad, Pasukan Task Force Program Professional Upskilling dari ILD, UiTM dan juga Awantech. Para pensyarah, peserta program, tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Terima kasih Datuk Mizan kerana memberikan sedikit penghargaan dah tadi tu ya. Allahu Akbar, dia kata saya tak payah pakai teks, tapi hari ni kena pakai teks sebab ada jemputan luar, jadi kena ikutlah teks ni, nanti kan berlarutan masanya. Marah Dr. Nabilah nanti. Okay, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama pada hari ini menjayakan pelancaran program Professional Upskilling Staff UiTM. Saya sebenarnya sangat terpanggil untuk hadir kerana semalam Dr. Nabila mention pada saya ini tak ingat kan apa, jadi bila dia when she reminded me about this program, oh kita I want to know about this program. Ini program yang kita luluskan dulu kan. Jadi saya nak sebab pentingnya talent kita ni diberikan latihan, dan latihan ini akan berlaku secara online. Itu yang lebih hebatnya kan. Datuk Mizan selalu saya tanya dulu ni. Okay, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Abu Hassan Ismail atas kesudian hadir bersama-sama kita dalam majlis pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, program ini merupakan inisiatif antara Institut Kepimpinan dan Pembangunan ILD iaitu ITM dengan kerjasama Awantech Pestariang Sistem Sdn Bhd sebagai penyedia penyelesaian ataupun solution provider untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan seterusnya kompetensi staf. Ini yang interestingnya program ini, sebab kita harap kita akan dapat buktikanlah kompetensi staf kita dapat diperbaiki ya. So saya jangka sistem ini nanti juga ada boleh measure current state and then future state ya. Usaha ini adalah sebagai langkah proaktif untuk memastikan berlakunya peningkatan dan perpindahan kemahiran, upskilling and transferable skill khususnya dalam kalangan staf UiTM. Seperti mana yang kita sedia maklum, 2 tahun kebelakangan ini telah memperlihatkan pesutan dan peningkatan terhadap penggunaan teknologi baru di tempat-tempat kerja. Antara lainnya pengkomputeran awan, big data dan e-dagang kini menjadi fokus utama bagi kebanyakan syarikat dan agensi dalam usaha mengekalkan persaingan di sektor pekerjaan khasnya dan ekonomi amni. Pada masa yang sama juga, trend ketara turut menunjukkan kelemahan pengguna dan pemegang taruh dari aspek penerimaan, penggunaan serta penerapan teknologi dalam world of work di Malaysia. Jadi dalam konteks UiTM khususnya, pandemik COVID-19 ini telah mengubah persepsi serta cara kerja yang kini lebih terarah kepada pelaksanaannya secara fleksibel dan jarak jauh. Situasi memerlukan kesediaan staf untuk melaksanakan tugas utamanya yang melibatkan penggunaan perisian dan pelbagai aspek berteraskan teknologi. Lebih-lebih lagi keperluan mereka sebahagian padanya perlu berada di rumah. Untuk pengetahuan pihak Awantech ya, doktor, kita semua staf kita ni perlu rekod kehadiran mereka setiap hari, clock in and clock out menggunakan sistem kita HR2U. So insya-Allah dengan blending dengan apa knowledge yang mereka akan dapat dalam dalam teknologi yang akan diperkenalkan di sini, nanti kita akan lebih lagi dapat mempercekapkan atau to make our work lebih efisien lah di UiTM ya. When we talk about efficiency, we want everybody to produce more within the shortest possible time, insya-Allah. Justru itu saya yakin program yang dijalankan ini akan memberi ruang dan menjadi platform keilmuan kepada staf untuk meningkatkan kemahiran dan kompetensi keperluan kerja lestari. Antaranya dari aspek generik, kepimpinan dan fungsional ke arah tenaga kerja profesional berprestasi tinggi selaras dengan SDG ataupun Sustainable Development Goal ke-8 iaitu decent work and economic growth. Selain dapat melengkapkan pengetahuan sedia ada dengan kompetensi kemahiran terkini,
relevan dan yang mempunyai permintaan tinggi, program ini mampu memberi suntikan motivasi dan refleksikan diri staf menerusi pembelajaran fleksibel secara dalam talian. Hadirin yang dihormati sekalian, saya difahamkan seramai 1,000 staf UiTM merentas skim fakulti dan kampus cawangan akan mengikuti program ini secara dalam talian menerusi perisian PCPO expert selama setahun dari September Ogos tadi 2021 hinggalah Ogos 2022 insya-Allah. Peserta akademik ataupun pensyarah akademik adalah terdiri daripada pentadbir akademik yang dipilih oleh dekan fakulti serta rektor kampus-kampus cawangan. Okay. Jadi manakala bagi staf pentadbiran pula jemputan dan seterusnya pemilihan peserta telah dipanjangkan dan diamanahkan kepada ketua-ketua skim. Kita ada macam-macam skim, skim N, skim Q, skim S dan sebagainya ya. Semoga apa jua yang kita lakukan dan usahakan ini akan memberi manfaat kepada semua pihak insya-Allah. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada barisan jawatan kuasa penganjuran majlis serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung dalam memastikan majlis pada hari ini berjalan dengan lancar dan dengan jayanya. Saya berharap semoga program peningkatan kompetensi dengan penerapan aspek digital dan teknologi ini dapat memberikan impak positif terhadap kualiti dan cara kerja staf yang lebih sistematik dengan harapan kita dapat mengarahkan tenaga kita, usaha kita ke arah mencapai our globally renowned university by 2025. Ini secara tidak langsung akan mewujudkan persekitaran pekerjaan dan pembelajaran transformatif yang mampu memacu organisasi ke arah kesemulangan. Dengan lafaz bismillah, saya dengan sukacitanya melancarkan program Professional Upskilling Staff UiTM. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Prof. Dr. Roziah di atas ucapan yang sangat berinspirasi sebentar tadi. Dalam arena pendigitalan yang sedang berkembang pesat pada masa ini, terdapat pelbagai cabaran dan permintaan terhadap penggunaan dan pengaplikasian teknologi ICT bagi membantu mempercepat dan memudahkan aktiviti pengoperasian secara harian di UiTM. Ditambah dengan situasi semasa pandemik COVID ini, keperluan teknologi ICT adalah sangat kritikal demi kelangsungan proses pengajaran, pembelajaran, penyelidikan serta aktiviti-aktiviti lain. Maka bertepatanlah program latihan sebegini diadakan bagi memastikan adanya tenaga kerja yang bukan sahaja berpengetahuan dan berkemahiran, malah mereka perlulah efektif agar dapat menyokong dan mendukung hasrat universiti kita ini ke arah universiti yang tersohor seperti yang dinyatakan oleh Prof. Rozi sebentar tadi. Para hadirin yang saya hormati sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan sesi bergambar. Untuk sesi ini, saya minta agar semua hadirin yang berada di dalam platform Zoom pada petang ini untuk mengaktifkan atau membuka kamera masing-masing. Pihak urus setia akan merakamkan gambar-gambar tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini sebagai lipatan sejarah untuk tatapan dan rujukan pada masa akan datang. Jadi diminta siapa yang berada di platform ini untuk membuka kamera masing-masing ya. Bagi para peserta yang berada di platform FB Live pula, kami mohon agar anda akan terus kekal di talian kerana selepas sesi bergambar kita masih ada lagi agenda seterusnya iaitu tayangan video, sesi TOK dan juga sesi soal jawab. Okey, urus setia. Kiraan 1, 2, 3 saya akan tangkap gambar ya. 1, 2, 3. Lagi. Next page.
Saya. Sudah? Belum lagi, ni space bawah second. Kejap. Alright. Second space. Third page. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih di atas kerjasama semua. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis akan diteruskan lagi dengan sesi tayangan video Persipio, iaitu video produk yang akan memperihalkan kepelbagaian latihan yang bakal dilalui oleh peserta. Mari kita saksikan bersama. Dengan tayangan video itu tadi, selesailah sudah majlis perasmian program Professional Upskilling untuk staf UiTM. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dev-Dev kehormat yang sudi meluangkan masa bersama-sama memeriahkan majlis perasmian. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada bahagian infrastruktur, khususnya Encik Syamsuddin dan pasukan beliau serta pejabat pendaftar yang telah membantu dalam memudahkan urusan kerja kami. Sesungguhnya kerjasama yang dihulurkan mencerminkan sinergi baik di antara bahagian serta jabatan di UiTM ini. Sedikit pengumuman sebelum kita pergi ke sesi seterusnya, saya ingin mempersilakan yang berbahagia Prof Ruziah, Prof Datuk Dr. Mizan, Dr. Abu Hassan, Dr. Peter, Prof Nazib dan juga Prof Ozi
TNC Pembangunan untuk ke bilik eksekutif bagi sesi ramah mesra. Para hadirin. Dr. Juliana ada saya nampak tadi join sekali. Dr. Juliana ada juga. Saya nampak dia ada tadi tu, boleh join Ya, sekali. ada Datuk. Join us ya. Alright, thank you. Para hadirin jemputan lain dalam talian Zoom dibenarkan bersurai atau jika berminat untuk tahu lebih lanjut apakah itu sesi TOK, bolehlah bersama-sama peserta program untuk sesi di mana Encik Ahmad akan menerangkan tata cara penggunaan platform Persipio. Jadi saya mempersilakan kepada Yang Berbahagia Prof. Rozi, Datuk Mizan, Prof. Ozi, Prof. Nazib. Saya nampak Encik Nizam juga tadi, tapi Encik Nizam. Kalau ada Encik Nizam, saya nampak tadi Alfina pun ada. Dia ini orang-orang yang terlibat awal membantu. Tuan Pendaftar pun ada, bolehlah masuk. Ajak pun Alfina sekali, sembang-sembang biasa, sembang petang. Betul. Jadi mohon masuk ke bilik breakup ya, Datuk, bilik eksekutif. Boleh saya masuk sekarang? Boleh. Okey. Dipersilakan. Baik, untuk sesi TOK atau Transfer of Knowledge ini, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah bertanyakan soalan sekiranya ada di ruangan chat box FB Live. Sebarang pertanyaan akan dijawab sebaik mungkin oleh pasukan Task Force Awantech dan ILD. Sekiranya terdapat soalan dari dalam kalangan peserta di platform Zoom pula, tuan-puan bolehlah mengaktifkan mikrofon masing-masing dan terus ajukan soalan tersebut. Encik Ahmad, saya serahkan sesi yang seterusnya ini kepada Encik Ahmad ya. Dipersilakan. Okay, terima kasih Dr. Nabila. Assalamualaikum dan selamat tengah hari dan salam sejahtera. Okey, sebelum saya memulakan sesi di mana saya akan mengajar cara-cara untuk menggunakan platform Persipio UiTM ILD, izinkan saya untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, sebelum itu saya akan kongsikan skrin saya. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Okey, untuk makluman kepada peserta tuan-tuan dan puan-puan yang menghadiri pada sesi Transfer of Knowledge bagi menggunakan UiTM ILD Persipio, tuan-tuan dan puan-puan telah pun menerima welcome email daripada pihak admin UiTM pada pagi ini pukul 10 pagi. Okey. Sebelum itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengajukan di ruangan chat pada Zoom ataupun bagi peserta yang berada di Facebook, tuan-tuan dan puan-puan boleh memasukkan soalan di ruangan komen. Okey. Seterusnya, setelah menerima email daripada sistem UiTM Persipio ILD, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah menekan butang Start Learning. Okey. Setelah menekan butang Start Learning, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah menetapkan password buat kali pertama. Okey, password tersebut hendaklah dimulakan dengan huruf besar dan diakhiri dengan nombor. Okey, setelah berjaya menukar password, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mendaftar masuk ke dalam akaun pembelajaran masing-masing. Okey, masukkan password dan juga alamat email. Okey, setelah berjaya memasuki ke dalam akaun pembelajaran masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat beberapa kategori bagi resume learning, my playlist, recommended based on recent activity, based on your skill dan juga popular channel. Okey. Di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat kesemua kursus
yang ada di dalam platform UiTM ILD, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih mengikut interest masing-masing. Okey. Okey, berikut sebelum saya meneruskan penerangan lanjut, mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan mengabaikan di bahagian atas ini kerana ini adalah fungsi bagi site admin sahaja. Okey. Di sebelah kanan saya iaitu My Profile terdapat 7 fungsi utama bermula dengan assignment, activity, digital badges, playlist, skill, account information, help dan juga logout button. Okey. Untuk fungsi yang pertama iaitu assignment, di mana tuan-tuan dan puan-puan yang terlibat dalam UiTM ILD ini, Persipio ILD ini, tuan-tuan dan puan-puan akan menerima assignment yang telah dibuat oleh fakulti dan juga skim masing-masing, dan assignment ini dibuat oleh ketua fakulti iaitu learner manager masing-masing. Okey, dan di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat tarikh tamat bagi assignment ini, nama assignment dan juga siapakah yang memberikan assignment ini. Okey, sebelum saya menerangkan lebih lanjut berkenaan assignment, izinkan saya untuk meneruskan untuk penerangan fungsi-fungsi yang ada. Okey. Seterusnya adalah aktiviti, di mana di bahagian aktiviti tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat ke semua pembelajaran yang telah dipelajari. Okey, di sini tuan-tuan boleh melihat sejarah pembelajaran. Okey. Pertama, dia akan menunjukkan tajuk khusus, title. Yang kedua, type, iaitu jenis aset yang digunakan untuk menjalankan pembelajaran, iaitu khusus course, books, audiobooks, audio summary dan lain-lain lagi. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat status sama ada telah menyiapkan atau baru bermula, in progress. Okey. Tambahan pula tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat tarikh di mana tuan-tuan dan puan-puan memulakan pembelajaran tersebut, dan di sini boleh melihat tarikh menyiapkan serta skor, iaitu markah bagi kursus yang telah disiapkan serta yang telah lulus test. Okey, so suka untuk saya ingatkan di dalam UiTM ILD, markah lulus bagi setiap ujian ialah 70%. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah melepasi markah ujian tersebut untuk mendapatkan sijil dan juga digital badges. Okey. Seterusnya adalah digital badges. Okey, digital badges di mana setelah tuan-tuan dan puan-puan menyiapkan kursus-kursus tertentu yang terdapat di dalam akaun masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan akan menerima certificate of completion dan juga digital badges. Okey. So digital badges ini boleh digunakan serta boleh digunakan ataupun dikongsikan ke dalam akaun sosial media masing-masing seperti LinkedIn, Twitter, Facebook, Snapchat, WhatsApp dan lain-lain lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh email kepada learner manager masing-masing ataupun boleh memuat turun sebagai picture. Okey. Seterusnya adalah di bahagian playlist. Okey, so di mana di bahagian playlist ini tuan-tuan dan puan-puan boleh mencipta playlist masing-masing mengikut interest bagi kursus-kursus yang tertentu. Sebagai contoh di sini, playlist saya berkaitan dengan database design fundamental dan juga normalization concept. Okey, so seterusnya tuan-tuan dan puan-puan boleh menambah kursus-kursus yang terdapat di dalam UiTM Persipio ILD ini. Sebagai contoh,
Okey, di sini saya akan menunjukkan cara-cara untuk menambah ataupun mencipta playlist masing-masing. Okey, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu memilih mana-mana kursus yang ada dan perlu menekan butang more action di sini. Okey. Selepas itu, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menekan butang start add to playlist. So, secara automatiknya kursus ini akan masuk ke dalam my playlist masing-masing. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh memadam kursus yang ada di dalam playlist ini setelah menyiapkan. Okey. Seterusnya adalah di bahagian skills. Skill ataupun kemahiran. Okey, untuk makluman kepada peserta untuk peserta yang first time user, dekat sini UiTM Persipio Platform akan menunjukkan bahagian skills ataupun kemahiran di mana tuan-tuan dan puan-puan hendaklah memilih satu ataupun lebih daripada 5 kemahiran yang ada di sini. Okey. Sebagai contoh, saya memilih kemahiran berkenaan dengan data. Okey. So bila saya pilih berkenaan dengan data dan juga akademik. Okey, saya pilih 2 di sini. So, selepas itu saya hanya perlu menekan butang next. Selepas menekan butang next, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah membuat sedikit perincian berkenaan dengan subjek yang telah dipilih mengikut kemahiran ataupun skill yang telah dipilih. Okey. So sebagai contoh di bahagian akademik, saya akan pilih berkenaan dengan Fakulti Pengurusan Maklumat. Okey. Dan di bahagian data, okey, di sini saya telah pilih banyak. Okey, so saya unselect dulu and then saya pilih lagi. Sekali lagi saya pilih. Okey. Sebelum itu harap tuan-tuan dan puan-puan untuk tidak confuse di bahagian akademik ini kerana di bahagian paparan saya ini, saya sebagai site admin, saya akan nampak keseluruhan journey ataupun subjek yang telah ditetapkan oleh setiap fakulti. Okay? Bagi peserta-peserta di setiap fakulti, tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh melihat mengikut fakulti dan juga skim masing-masing sahaja. Okay? Seterusnya, setelah memilih, saya akan tekan butang save. Okey, so di sini sistem UiTM Persipio akan menunjukkan khusus-khusus yang telah dipilih mengikut kemahiran dan juga subjek yang telah dipilih. Okey. Sebagai contoh, tadi saya pilih berkenaan dengan big data. So di sini dia akan menunjukkan kesemua kursus yang berkaitan dengan big data. Okey. Dan juga berkenaan dengan akademik, iaitu Fakulti Pengurusan Maklumat. So di sini dia akan menunjukkan kesemua kursus yang berkaitan dengan Fakulti Pengurusan Maklumat. Okey. Okey, seterusnya. Okey, suka untuk saya ingatkan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan, sama ada di Zoom ataupun di Facebook, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengajukan soalan tersebut di ruangan chat. Okey. Seterusnya adalah berkenaan dengan account information. Okey. So di dalam account information, tuan-tuan dan puan-puan di sini boleh melihat butiran lanjut berkenaan dengan profil masing-masing. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh menukar password dan juga boleh menukar alamat email masing-masing. Okey, walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh menukar user ID ataupun login ID yang telah ditetapkan oleh pihak ILD. Okey. I forgot to mention about the login name. Okay, untuk login ID, untuk kata laluan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menggunakan email. Yang pertama boleh menggunakan email masing-masing dan yang kedua boleh menggunakan nombor staf pekerja. Okay. Di sini juga di bahagian account information, tuan-tuan dan puan-puan boleh menetapkan notification
Yang pertama iaitu recommendation, di mana sistem Persipio UiTM ILD ini akan menghantar email berkenaan dengan recommendation courses. Okay? Yang kedua, berkenaan dengan learning reminder, di mana sistem akan menghantar email dan juga menghantar notifikasi di dalam aplikasi smartphone masing-masing. Okey, di bahagian learning reminder ni nanti saya akan tunjukkan pada akhir sesi, di mana saya akan menunjukkan cara-cara untuk memuat turun aplikasi di dalam smartphone masing-masing. Okey, dan yang ketiga batch earn, di mana sistem juga akan menghantar email secara keseluruhan berkenaan dengan digital badges setelah peserta menyiapkan kursus-kursus yang telah diberikan mengikut fakulti dan juga skim masing-masing. Dan yang terakhir ialah sistem akan menghantar email berkenaan dengan kursus yang akan lupus. Okey. Seterusnya yang keenam, okey, yang keenam adalah berkenaan dengan help ataupun bantuan. Okey, di sini sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan lanjut berkenaan akaun, okey, sama ada akaun tidak boleh di-login, password mungkin untuk first time password mungkin ada di dalam kalangan para peserta terlepas email, welcome email itu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengaju soalan masing-masing kepada uitmildpersipio@uitm.edu.my ataupun bagi peserta di fakulti boleh panjangkan perkara tersebut kepada learner manager masing-masing, dan bagi peserta untuk skim juga boleh panjangkan isu tersebut ataupun permasalahan masing-masing kepada learner manager di skim masing-masing. Dan juga bagi peserta di cawangan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengaju persoalan kepada change manager masing-masing. Okey, so nanti pihak UiTM ILD akan menghantar senarai nama learner manager dan juga change manager yang boleh dihubungi oleh semua peserta sekiranya terdapat sebarang pertanyaan mengikut fakulti, skim dan juga cawangan. Okey, dan yang terakhir adalah logout button. Okey, untuk logout button ni sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah tamat untuk belajar, dah habis belajar, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah daftar keluar. Okey. Okey. Tanpa melengahkan masa, seterusnya saya ingin menunjukkan cara-cara untuk membuat carian di dalam platform ini. Okey, so terdapat beberapa cara yang boleh digunakan untuk membuat carian. Yang pertama adalah menggunakan search bar. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh search apa sahaja konten yang ingin dipelajari. Sebagai contoh, saya ingin belajar berkenaan dengan digital transformation. Okay, so tulis saja digital transformation and then saya klik search. Okay. Ini semua kursus yang berkaitan dengan digital transformation akan ditunjukkan dalam platform. Okay, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan juga boleh membuat tapisan berkenaan dengan type of asset learning yang ada di dalam platform UiTM ILD Persipio ini. Okey, di mana kita ada Aspire Journey, audio summary, audio books, book summary, channel, course dan juga video. Okey, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh membuat tapisan berkaitan dengan level of expertise. Kita ada everyone, beginner, intermediate dan juga expert. The duration bagi kursus ataupun buku ataupun audio books. So tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat tapisan atau memilih kursus duration, okay, duration kursus yang ingin dipelajari. Dan last sekali adalah training credits. Okay, so di sini
untuk project management, training credit hours dan juga nasbah CPE. Okey. Seterusnya adalah menggunakan library. Okey, cara seterusnya tuan-tuan dan puan-puan boleh mengakses konten dengan menggunakan library. Okey, di dalam library kesemua kursus yang terdapat kepada semua pengguna sama ada di fakulti, di skim ataupun di cawangan telah dikategorikan mengikut kategori masing-masing. Sebagai contoh, bahagian business operation, cloud services, customer service, data, digital transformation dan lain-lain lagi. Tambahan pula, untuk konten yang telah ditetapkan oleh fakulti, skim dan juga cawangan, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengakses konten tersebut dengan menekan di bahagian Universiti Teknologi Mara ILB Content. Okey, so di bahagian ini terdapat dua channel, dua section, di mana yang pertama adalah untuk akademik dan yang kedua adalah untuk administration. Okey, untuk akademik hanya peserta daripada fakulti sahaja yang boleh masuk, dan untuk bahagian admin peserta daripada skim ataupun jawatan. Okey, saya tunjuk sebagai contoh untuk akademik. Bila kita tuan-tuan dan puan-puan klik saja di bahagian akademik, okey, terdapat kesemua fakulti yang terlibat, okey, bermula daripada Akademi Pengajian Bahasa, Akademi Pengajian Islam Contemporary dan akhir sekali Kolej Pengajian Kejuruteraan. Okey, di bahagian ini hanya konten mengikut fakulti saja yang boleh didapati oleh semua peserta. Okey, so semua peserta hanya boleh lihat konten daripada fakulti masing-masing sahaja. Okey. Okey, seterusnya di bahagian certification, di sini kita fokuskan kepada professional certificate untuk IT. Okay, so di sini adalah list of professional certificate, and then kalau nak lihat dengan lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik see all. Okay, bila dah klik see all, ke semua kursus pensijilan profesional akan boleh dibuat di dalam inilah. Okey, kita ada CompTIA, Cisco, ITIL dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya adalah di bahagian Aspire Journey. Okey, bahagian Aspire Journey ini terdapat dua bahagian. Yang pertama adalah business skill dan yang kedua adalah technology and developer. Okey, untuk secara bahasa mudahnya, Aspire Journey adalah satu modul pembelajaran yang telah dibuat oleh pakar industri. Okey, so sekiranya tuan-tuan ingin mempelajari berkaitan dengan customer service, maybe focus on IT, kita ada beberapa jenis lah di dalam Aspire Journey ini. Sebagai contoh, untuk cloud kita ada DevOps engineer dan lain-lain lagi. Okey, selain daripada khusus IT, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh melihat khusus soft skill yang ada, iaitu administrative assistant journey, biostatisco dan lain-lain lagi. Okey, di dalam ini sebagai contoh saya klik satu dalam ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh memulakan pelajaran. Sebelum memulakan pelajaran, di sini adalah tajuk bagi Aspire Journey ini, dan di bawah tajuk tuan-tuan dan puan-puan boleh membaca description ataupun summary bagi kursus ini. So jumlah ini adalah jumlah kursus yang ada, jumlah masa, jumlah buku, dan ini adalah jumlah masa untuk buku lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau, kerana di dalam UiTM ILB Persipio ini kesemua kursus adalah mengikut video-video pendek. Okey, tanpa melengahkan masa, saya akan menunjukkan cara-cara untuk mengakses assignment yang telah diberikan oleh ketua learning manager masing-masing mengikut fakulti dan juga skim. Okey. So di sini
di bahagian paparan akaun pembelajaran masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan hanyalah perlu menekan butang My Assignment di sini. Okey, bila dah klik on My Assignment, okey, yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat due date dan juga nama assignment. Okey, so di sini adalah nama learner manager yang telah memberikan assignment kepada peserta di fakulti, cawangan dan juga skim masing-masing. Okey, so di sini adalah assignment description, sebagai contoh, a learning path for professional development specifically in computer science. Okey, so ini adalah assignment yang saya perlu siapkan bermula pada 1 September sehingga 10 Disember 2021. Okey, so cara untuk membuat assignment ini, tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah menekan butang explore. Okey, setelah menekan butang explore, pertamanya tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat nama assignment tersebut, iaitu nama jenis tersebut, dan di sini adalah description bagi assignment ini, bagi jenis ini, jumlah kursus yang ada serta jumlah jam. Okey, so di sini juga tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat your learning progress. Okey, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh pihak pengurusan tadi, struktur bagi pembelajaran kepada semua peserta yang terlibat adalah mengikut, yang pertama adalah generic kompetensi, yang kedua functional kompetensi, dan yang ketiga adalah leadership kompetensi. Okey, so di dalam setiap track ini terdapat 3, sebagai contoh, untuk track yang pertama generic kompetensi terdapat 3 kursus bersamaan dengan 2 jam 17 minit 8 saat. Dan yang kedua, functional competency, terdapat 3 kursus bersamaan dengan 3 jam. Dan yang terakhir, bagi track leadership competency, terdapat 13 kursus. Okay? So di sini, di bahagian track ini, setiap fakulti dan juga skim mempunyai jumlah kursus yang berbeza. Okay? Tak sama dengan macam apa yang saya tunjuk ini. Okey, so seterusnya saya untuk membuat assignment yang pertama, klik pada track 1. Okey, di sini terdapat 3 jumlah kursus yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah memulakan pembelajaran masing-masing, sama ada nak memulakan pelajaran pada kursus yang pertama, ataupun boleh start terus pada kursus yang kedua, ataupun nak skip, nak buat yang kursus 3 dahulu. Okey, so seterusnya just klik pada start course. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan, okey, boleh klik saja pada start course, and then automatically dia akan menunjukkan keseluruhan video yang ada, keseluruhan video pendek yang ada bagi kursus ini. Okey, so di bahagian overview, di sini dia menunjukkan the summary of these courses, and then dekat sini juga dia menunjukkan level of expertise, field of study, for example. Okey, ini adalah last updated content date, okay, and then objective for these courses. Okay, tambahan pula, tuan-tuan dan puan-puan boleh membaca course transcript bagi kursus ini dengan menekan butang course transcript. Okay, seterusnya automatically dia akan menunjukkan the transcript for this course. Okay, seterusnya setelah menyiapkan ataupun setelah melihat keseluruhan video, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah mengambil test. Okey, so di sini pihak UiTM ILD telah menetapkan skor minimum of 70% to complete this course. Okey, so cara untuk mengambil test adalah tekan saja take test. Okey, selepas tekan take test, okay, dekat sini dia akan menunjukkan,
Okay, test your knowledge by answering 5 question. Okay, so setiap ujian mempunyai jumlah jawapan ataupun jumlah soalan yang berbeza. Okay, so untuk start, just klik start test. Okay, so sebagai contoh di sini, ini soalan yang pertama. So saya terus jawab. Okay, bila saya terus jawab di sini, saya klik submit answer. Okay, automatically sistem akan menunjukkan jawapan yang betul. Okay, jawapan yang betul. Okay, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memilih salah satu, maybe dekat sini ada 4 jawapan yang betul, tuan-tuan dan puan-puan memilih 2 sahaja jawapan yang betul. Okay, so sekiranya memilih 2 sahaja, dia akan menunjukkan partially correct, and then tuan-tuan dan puan-puan hendaklah mengulangi ataupun sekiranya ingin meneruskan soalan yang seterusnya, just klik pada next question. Kalau ingin mengulangi test ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh save and exit. Okay. So dekat sini saya tunjukkan save and exit lah. Okay. So saya exit lepas ini. Okey, dan seterusnya tambahan di sini saya ingin menunjukkan satu lagi fungsi yang ada, iaitu ELSA. Okey, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh install the extension untuk UiTM ILD. Okey, sebagai contoh di sini. Okay, so di sini tuan-tuan, bila saja tuan-tuan dan puan-puan telah memuat turun the extension into your browser, sama ada Chrome ataupun IE, okay, tuan-tuan dan puan-puan, ataupun Firefox. Okay, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mendaftar masuk ke dalam akaun masing-masing. Okay, yang pertamanya, sebagai contoh dekat sini, yang pertamanya kena masukkan site name, iaitu site name maybe site name uitm-ild.persipio.com. Okay, so di sini mungkin bahagian admin di Facebook ataupun juga di Zoom boleh meletakkan URL di ruangan komen untuk memudahkan peserta mengambil URL tersebut. Okay, and then tuan-tuan dan puan-puan boleh sign in kepada akaun masing-masing. Okay, so di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh, sebagai contoh di sini, sebagai contoh saya menunjukkan berkenaan dengan digital transformation. Okay, digital transformation. So cara-cara untuk menggunakan ELSA ini setelah login ke dalam akaun masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan hanyalah perlu klik di bahagian, for example, perlu select select di bahagian digital transformation. Saya highlight bahagian digital transformation ini and then saya search in Persipio. Okay, so automatically dia akan menunjukkan konten yang ada di dalam UiTM ILD. Okay, so di sini sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai contoh, tuan-tuan dan puan-puan membuat carian berkenaan dengan sesuatu topik di dalam Google ataupun di dalam browser masing-masing. Okay, so to make sure that content is authentic, you can use this ELSA lah. Okay. Okay, so ada apa-apa soalan sebelum saya menunjukkan cara-cara untuk menggunakan UiTM ILD Persipio di dalam mobile phone masing-masing. Okay. Ada sebarang pertanyaan? Okay, so sekiranya tak ada apa-apa soalan, saya akan menunjukkan cara-cara untuk memasuki ke dalam akaun menggunakan mobile phone masing-masing. Okay, sementara itu
Saya akan share my phone screen. Ahmad, sorry, ada soalan dekat Facebook. Daripada Puan Hafiza Ismail. Salam, manual untuk kami refer. Okey, untuk makluman, di dalam email, welcome email yang telah diberikan, terdapat satu link yang telah dimasukkan di dalam email itu, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat step by step ataupun panduan lah untuk login ke dalam akaun pembelajaran masing-masing. Okey. Sekejap. Okey, so di sini dan puan-puan hendaklah masuk ke dalam aplikasi App Store ataupun Google Store masing-masing, Play Store masing-masing. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu menaik Skillsoft Persipio dan tekan search. Okey. Maafkan saya salah heja di situ. Okey, Skillsoft Persipio. And then dia akan menunjukkan Skillsoft Persipio. Okey, so setelah memuat turun this application, okey, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu buka balik aplikasi ini. Okey, yang pertamanya untuk peserta yang baru. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan hendaklah memasukkan nama, okey, nama site iaitu UiTM okey. Okey, so setelah berjaya memasukkan nama site name, iaitu nama URL lah, masukkan URL. Okey, tuan-tuan dan puan-puan hendaklah bolehlah mendaftar masuk ke dalam akaun masing-masing. Contoh saya akan masukkan Farid. Tadi apa ya? UiTM je? UiTM-ILD. Okey. Okey. So kita masukkan password seterusnya. Okey, setelah berjaya memasukkan password masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan boleh memulakan pembelajaran di dalam telefon bimbit masing-masing. Okey, so di sini view dia sama saja macam dalam browser. Okey, bermula dengan My Assignment, Resume Learning, My Playlist, Aspire Journey, Download dan lain-lain lagi. Okey, di bahagian di dalam aplikasi mobile ini, antara fungsi yang unik adalah tuan-tuan dan puan-puan boleh menetapkan set a learning goal. So here you can set your own learning goal. Okay, for example, when you click on set a learning, it will show you it's time to learn. Create your own goal to learn something new each week. Okay, so setiap minggu tuan-tuan dan puan-puan boleh menetapkan goal masa untuk membuat new learning lah. Sebagai contoh, ada 15 minit, 30 minit, 45 minit dan juga 1 jam. Okay, so saya pilih 30 minit ya seminggu. Okay, then saya set goal. Okay, bila saya dah set goal, automatically, okay, sebagai contoh dalam seminggu tuan-tuan dan puan-puan telah memulakan pelajaran tapi baru start 20 minit pembelajaran. Okay, so nanti sistem ataupun platform Persipio akan menghantar notifikasi di mana tuan-tuan dan puan-puan hendaklah menyiapkan remaining 10 minutes tadi untuk ensure tuan-tuan dan puan-puan met your learning goal. Okay, so for example dekat sini dia tunjuk this week
current streak and best streak. Okay. Di dalam ni juga tuan-tuan dan puan-puan boleh kalau pakai Apple, you can connect to Apple TV, this one, but the best function in Persipio menggunakan aplikasi mobile phone ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh memuat turun konten mengikut storage dalam phone masing-masing. Okay, so di sini sekiranya di rumah tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyai internet connection yang kuat, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah memuat turun this content maybe dekat university. So you download first and then you can learn offline. Okay, so how to download the content? For example here, saya hanya perlu klik pada butang 3 di situ. Klik dekat butang 3 tu and then it will show you that you can download this content. So tekan sahaja download. Okay, bila dah tekan download nanti the progress for the download tu dia akan tunjuk di bahagian khusus ni lah. Okay, for example here. So saya tengah download and then setelah belajar secara offline nanti dah ada internet, automatically it will synchronize your current activity, your learning activity. Okay. So any questions so far? Ada apa-apa soalan? Di bahagian chat di Facebook, okay, saya chat di Facebook, tak ada apa-apa soalan. Encik Ahmad, untuk iPhone punya ada ke? iPhone, ya. Yeah. Tadi saya tunjuk untuk iPhone. Ada. Tuan boleh tulis Skillsoft Persipio. Saya masukkan di ruangan chat. Okay. Skillsoft Persipio. And then boleh muat turun. Untuk makluman, lupa saya forgot to mention about that. Selain daripada assignment, tuan-tuan, assignment yang telah diberikan, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengakses keseluruhan kursus yang terdapat di dalam akaun pembelajaran masing-masing. Okay. Thank you. Di dalam bahagian di Facebook, nampak aktif, ada banyak soalan di Facebook saya nampak. Okay, thank you so much pada peserta yang hadiri sesi kita pada hari ini. Okay, di Facebook kita ada 434 user yang hadir, and then sekiranya ada apa-apa soalan lanjut, saya boleh akhiri sesi saya pada petang inilah. Okay. Okay, Alhamdulillah. Selesai sudah sesi transfer of knowledge kita pada petang ini. Terima kasih Encik Ahmad atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Dengan tamatnya sesi TOK dan soal jawab itu tadi, maka majlis pada petang ini telah sampai ke penghujungnya. Mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang kehadiran serta maklum balas program yang telah dikongsikan di dalam ruangan chat. InsyaAllah kami akan terus mengadakan sesi-sesi engagement bersama pengurus pembelajaran atau learning managers, pengurus perubahan atau change managers. Change managers ni adalah mereka yang akan memantau peserta-peserta di cawangan, dan juga engagement akan dibuat bersama peserta fakulti, skim dan cawangan kelak, insyaAllah ya. Jawatan Kuasa Penganjur merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sokongan dan komitmen di dalam menjayakan majlis pada kali ini. Saya bagi pihak Jawatan Kuasa Majlis Perasmian Program Professional Upskilling ini turut menyusun 10 jari mohon maaf atas sebarang kekurangan dan kekhilafan sepanjang pengendalian majlis ini. Semoga kita semua terhindar dan diselamatkan daripada wabak COVID-19 dan sentiasa sihat bersama keluarga tersayang. Jaga diri, jaga SOP. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.